Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah hari ini untuk sekian kalinya kita akan bersama-sama dengan kami semua daripada Kluster Kepimpinan Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILIK Kementerian Belia dan Sukan akan bersama-sama dengan anda melalui Facebook Live berkongsi ilmu dan berkongsi pengalaman ilmu dengan anda semua di medium Facebook pada hari ini. Jadi sebelum saya kenalkan anda semua dengan panel kita yang kita jemput khas daripada Universiti Utara Malaysia. Okey. Sebelum kita kenalkan, saya nak tunjuk satu video teaser daripada Kluster Kepimpinan aktiviti yang telah kami lakukan sepanjang tahun lepas dan tahun ini untuk di-share bersama anda. Saksikan video ini. Okey Prof. Dengar ya? Dengar insya-Allah. Okey, macam ni, sebelum kita mulakan sesi pengkongsian ilmu kita, saya sangat menyatakan kesyukuran sebab hari ini seperti yang Prof tanya tadi, sudah dimakbulkan KP kami Tuan Haji Aswandi ada bersama-sama dengan kami sekarang. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi Prof ada sesi ke ataupun macam mana? Mungkin kalau boleh Prof, juga kalau dapat seminit dua. Oh, nak seminit dua. Boleh Prof. Untuk Prof apa saja. Boleh Prof. Rindu dekat student. Boleh Prof. Memangnya hasil daripada UUM ni memang kualitinya sangat tinggi Prof. Okey, tunggu sekejap ya. Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Sehat, alhamdulillah ya Allah. Tahniah. Terima kasih Prof. 20 tahun tak bertemu dengan murabbi saya ni. Betul lah. Tuan Hamzah Samad saya ni, Allah, dulu saya kaunseling perundingan, Prof. Kaunseling perundingan ya? Ya betul. Sekarang dah tukar. Sekarang dipanggil apa ni, kaunseling perundingan dulu. Ya. Sekarang ni perundingan terapeutik. Oh, okey. Baik. Dia dah diadun dan diadaptasikan apa baru ni, Prof.
Yalah. Tahun bila tu agak? Saya tahu kalau sebagai anak didik Prof tahun 1999, tahun 2000. 99. Ya, betul. Ah. 2000, masa tu sempat Timbalan Deputy Chancellor Allahyarham Profesor Dr. Fauzi Basri. Ya. Lepas tu betul. dia diangkat sebagai Naib Chancellor Universiti Tarun Malaysia. Itu Allahyarham Dr. Ah. Fauzi Basri. Iyalah, tu dah tahun 1999 ya. 99. Itulah ambil kaunseling perundingan. Itulah dia. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada Prof atas kesudian Prof bersama dengan kami di iLead. Allah. Pimpinan pada hari ini, Prof. Saya bukan apa bila Izan call saya pertama sekali dia berbentikan BTN. Itulah tu bila BTN ni maknanya dekat di hati lah. Cuma dia kata dah tukar nama, saya kata okey. Jadi saya kata tak apalah, betul tu bersembang-sembang. Masa itu saya pun tengah sibuk jugalah untuk apa ni, ada sikit teknikal saya punya ni. Jadi siap dengan sekarang ni kan mungkin online, belajar online. Betul Prof, betul. Jadi yang itulah kita pun kira, tapi saya kata tak apalah, kita biar saya selesaikan dulu academic matter ni. Iya betul. Lepas tu jadi janji ditepati. Alhamdulillah, terima kasih. Itulah, lepas tu set the time, set the date, alhamdulillah, itulah. Alhamdulillah sembang-sembang dia kata KP ni mesti dia kata saya tak kenal. Siapa dia kan? Dia kata Tuan Haji Aswandi. Nama memang dia strike. Cuma radar dia tu dia scan tahun bila kan? Betul. Aktiflah masa bergelar mahasiswa dulu, Prof. Alhamdulillah. Saya ucapkan syabas tahniah lah. Sudah latih teknologi IB ni satu organisasi yang sangat yang maknanya membantu untuk membawakan keputusan negara lah. Baik, betul, insyaAllah. Punya peranan yang mungkin juga diterjemahkan balik sebelum bubarnya BTN dulu. Iaitu dan semua. Yang kedua tadi saya bersama juga dengan Syukri tadi, dengan Dr. Hanafi. Ya, betul, Prof. Tentang kluster Kejaya tu. Jadi saya kata kluster Kejaya itu relevan. Ya, betul. Cuma jangan duplicate dengan yang sumber manusia punya tu. Betul. LP, Batu Mara, IKM, apa semua tu. Betul, kita fokus kepada soft skill sama dengan dia punya awareness Kejaya tu. Correct, betul, Prof. Betul. Yang technical tu biar orang lain buat. Pihak yang berkenaan buat, betul. Kami pun memang itu je lah. Yang lain-lain tu saya mendoakan lah. Supaya bila saya ada peluang macam ini maknanya dia menyegarkan balik pula lah apa saya punya semangat memang tak luntur. Ya, alhamdulillah. Usia je menaikkan. Baru 9 Januari 2001 ni touching 70. Oh, okey. Masuk. Tak apa. Tapi nampak bersemangat dan juga sehat. Semangat jangan bertikaikanlah. tak luntur dan tak berubah hampir. Tak berubah. Dah, alhamdulillah Tuhan kurniakan saya 8 orang cucu. Alhamdulillah. 7 daripada 8 orang tu seorang aja yang lelaki. Okey. 7 perempuan. Yang lelaki tu pula secara kebetulan Tuhan bagi saya daripada 365 hari tu satu lahir tahun lahir dan bulan sama dengan saya. 9 Januari. 9 Januari. Itulah yang saya kata memang menakjubkan lah. Ya. Terima kasih. Terima kasihlah Prof kesudian Prof. Lepas tu terima kasih atas didikan. Saya doakan Prof diberikan kesihatan yang baik bersama sisi keluarga, anak cucu dan keturunan Prof. Ini murabi saya ni. Jadi terima kasih Ji. So I wish you all the best. Thanks a lot, Prof. InsyaAllah kalau diizinkan Tuhan, keadaan mengizinkan, one day we will get together face to face. InsyaAllah. Ya.
Please Prof, datanglah kita nanti insyaAllah bersemuka kita nanti Prof insyaAllah. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Prof. Saya ingat atau tegak ni sebenarnya atas didikan dan asuhan Prof sebagai pensyarah saya ni. Tegak dah saya kan? Elok lurus tak apa, elok lurus tu. Baik Prof, sekali lagi terima kasih saya ucapkan Prof, serahkan kepada moderator kita yang bertugas Puan Norizan kita. Baik sekali lagi Prof. Assalamualaikum Prof. Terima kasih. Right. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Pengarah saya, Tuan Haji Haswandi, kerana dalam kesibukan beliau, tapi beliau masih lagi dapat mencuri masa bersama-sama dengan kami untuk bersama-sama dengan bekas gurunya ataupun bekas pensyarahnya di UUM. Okey, terima kasih Tuan Haji, terima kasih KP kerana hari ini adalah sejarah di dalam program dialog kepimpinan. Mula-mula pengarah turun, ketua pengarah turun dan sememangnya ini adalah orang kata kalau bercakap tentang Tai Sengit, ini membuktikan bahawa bukan Tai Sengit tapi dah nampak semakin lurus. Okey, jadi saya tak nak membuang masa. Sebelum kita mulakan sesi ini, suka saya nak berkongsi dengan anda semua. Saya minta anda semua untuk tekan button like dan share untuk kita kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan FB kita yang lain, berkongsi ilmu, dapat pahala, ditambah pula dengan bulan Rejab, pahalanya 10 kali ganda. Okey, insya-Allah. Dan bagi mereka yang bersama dalam live ini, boleh mengisi borang pendaftaran dan menekankan borang dengan menekan link yang telah dipinkan di ruang komen sebagai pengesahan pendaftaran kepada anda semua mengikuti program ini, dan seterusnya anda terus mengikuti program ini sepanjang live ini berlangsung insya-Allah, dan seterusnya anda akan mengisi borang penilaian dan seterusnya melayakkan anda dapat sijil. Maksudnya borang pendaftaran, borang penilaian, dan diisi kedua-dua tu anda akan layak untuk dapat sijil insya-Allah. Jadi sebelum kita meneruskan, saya suka nak berkongsi sikit berkenaan dengan agensi yang saya bernaung. Okey, ini adalah ILIC, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan, ILIC, Kementerian Belia dan Sukan. Di dalam ILIC ini ada 4 kluster. Kluster kepimpinan, kluster kerjaya, modal insan dan juga kluster kenegaraan. Dan juga dia ada 3 bahagian, yakni bahagian inovasi dan jaminan kualiti, bahagian penyelesaian strategik dan juga bahagian pengurusan. Jadi bagi sesi dialog kepimpinan ini adalah satu produk daripada kluster kepimpinan, dan ia diwujudkan disebabkan kita mengambil norma baru sejak COVID-19 ni. Kita dah tak boleh nak attend sebarang seminar apa semua, tapi kita nak berkongsi ilmu. Jadi dengan cara ini, medium ini digunakan untuk bersama-sama dengan anda untuk kita berkongsi ilmu. Dan alhamdulillah hari ini saya sangat bersyukur sekali lagi sebab saya berpeluang untuk berkongsi ilmu dengan Prof. Madya Hamzah Samad daripada Universiti Utara Malaysia. Prof, kita kenalkan sedikit ya background atau belakang Prof? Boleh ya? Silakan. Okey. Okey, nama penuh beliau adalah Hamzah bin Samad. Okey, merupakan daripada segi pendidikan akademik, beliau merupakan graduate daripada Western Michigan University Kalamazoo, MA, USA dalam bidang counselling, Universiti Malaya, okey, dalam bidang counselling, dan seterusnya menjadi pensyarah di UUM, dan merupakan
mempunyai banyak pengalaman di dalam bidang latihan, perundingan dan latihan, antaranya kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, pernah juga terlibat dengan DBKL, Jabatan Penjara Malaysia, dan juga seterusnya merupakan memulakan perkhidmatan sebagai pensyarah di Universiti Utara Malaysia pada tahun 2007 hingga 2021. Profesor sebagai Profesor Madya, dan seterusnya merupakan perunding cara pernah orang kata berkhidmat kepada perunding pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, dan sekarang ni dah bersara. Bersara. Walaupun bersara tapi masih lagi kekal handsome, segak, bergaya. Dan hari ni kita berbincang, berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman dengan tajuk yang agak menjadi tanda tanya, tai sengit, ikut atau jalan terus. Orang banyak menjadi tanda tanya, Prof. Tai sengit ni apa? Kan? Adakah sebab pakai tai sengit ke? Nampak tak kena ke? Ataupun sebab pakai tai sengit ni dah jadi trending masa dalam zaman sekarang ke? Zaman yang dunia yang penuh milenium, kan? Ikut K-pop mungkin pakai bagi nampak lain sikit. Ataupun ada maksud di sebalik itu. Kan? Ikut atau jalan terus, ataupun pengikutnya nak ikut ataupun nak jalan terus. Jadi untuk nak mengupas ini dengan lebih lanjut lagi, saya menjemput Prof. Madya Hamzah Samad untuk bersama-sama dengan kita berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman. Apa itu tai sengit, ikut atau jalan terus? Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Izan? Alhamdulillah, sihat. Pertama, sama-sama, mari sesama kita memanjat kesyukuran kehadirat kerana dalam keadaan begini, namun kita dapat juga bersua muka walaupun secara maya. Dan terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak AILID, KBS, khususnya kepada Tuan Haji Aswandi, yang saya rasa terlepas juga rindulah bila dapat bersembang dengan beliau sebentar tadi, ya, dengan Tuan di Dr. Hanafi, ya, kawan lama saya masa sama-sama dulu di Biro Tata Negara, ya, dan tak kurang jugalah bertuahnya saya berdapat juga berjumpa dengan Puan Izan, ya, yang satu ketika dulu sama-sama belajar kaunseling di UUM. Jadi kalau dilihat dari segi tajuk tu sememangnya suatu yang kadang-kadang tu melucukan, tapi kadang-kadang ada juga keadaan tu kalau kita lihat dalam satu lagi lapis, dia ada memberikan makna-makna tertentu. Jadi pada saya, tai ni atau tali leher ni dia ada memberikan satu simbol yang berkaitan dengan authority, power, ya, kuasa, ya, kuasa. Dan lazimnya bila orang yang bertali leher ni boleh kita gambarkan orang yang ada kuasa, orang yang ada pengaruh pada orang lain, orang yang ada kuasa terhadap orang lain. Ya, jadi bila dikatakan biasanya tai ni kita pakai memang lurus eloklah, tergantung lurus. Tapi bila katakan sengit ni juga memberikan satu keadaan yang mungkin menggambarkan sikap pribadi dia mungkin, ataupun dia pun tak terfikir yang sengit tadi pada dia oleh lurus, ya, dia rasa memang lurus tai dia tu, tapi orang lain melihatkan sengit. Jadi di sini pun ada juga memberikan satu makna tertentu, ya. Kadang-kadang kita rasa kita ni hebat orangnya, ya, tapi orang lain belum tahu lagi pasti untuk mengiktiraf kehebatan kita tu. Dan bila cerita pasal yang ikut ataupun jalan terus, itu pada saya itu menggambarkan pengikut dia lah. Jadi kalau pengikut ni pun ada juga kaitan dengan personality-nya, ya. Ada juga jenis yang apa saja bos kata ikut saja, betul tak betul tak kisah, ya. Tapi ada juga bila bos dia nampak tak betul, dia ada dua tindakan dia, positif dan negatif. Kalau yang positif tadi kemungkinan dia cuba mendampingi bos
untuk menjelaskan perkara-perkara yang mungkin bos boleh betulkan. Itu kalau yang positif. Ya. Tapi kalau yang negatif pula, yang jalan lurus tu maknanya dia menunjukkan keadaan yang rebellious, yang memberontak, yang tak mau nak bersama-sama dengan ketua dia. Itu yang senario yang saya boleh kaitkan dengan topik kita pada petang ni. Okay. Dan dalam menyentuh tentang isu Tai Sengit ikut atau jalan lurus ni, saya rasa elok juga tak kena kalau kita tidak menyentuh sedikit sebanyak tentang erti kata personality. Ya. Jadi saya bolehlah katakan bukanlah kita nak membincangkan tentang teori-teori personality, namun setidak-tidaknya dengan memahami maksud personality itu dapat memberikan kita suatu gambaran yang lebih meluas supaya setidak-tidaknya bila kita berkongsi dah pada petang ini membawa kepada diri kita itu sendiri. Bagaimanakah kita melihat diri kita dan bagaimanakah kita nak orang lain lihat diri kita. Dan bagaimana pula kita nak seperti mana yang orang nak lihat kita ni, seperti mana yang kita jangkakan daripada orang itu. Inilah yang saya rasa seronok je tajuk pada petang ini. Okay. Baik, kalau dilihat dari segi umumnya personality ini, dia boleh digambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan sikap, ya, yang berkaitan dengan perilaku seorang itu, yang juga menyentuh tentang dari segi emosi dia. Dan mungkin juga dalam hal ini kalau kita perhatikan perilaku-perilaku yang ditunjukkan tadi itu sebenarnya menggambarkan apa yang sedang bermain di fikiran dia. Jadi inilah satu perkara yang kalau kita perhatikan, ada juga peneroka ataupun yang pelupur-pelupur yang berkaitan pembentukan tentang teori personality yang mengatakan personality ini ada terbentuk daripada 3 komponen. 3 komponen tadi itu dikatakan ada 3 watak yang sentiasa bermain di fikiran kita ni. Watak kanak-kanak, watak orang dewasa, watak orang tua. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat watak kanak-kanak ni, boleh kita bayangkan kalau seorang kanak-kanak tu kalau dia tak dapatlah apa yang dia nak, tentulah dia akan meronta-ronta. Ya. Dia akan cuba menunjukkan dia protes. Mungkin dengan berguling-guling di atas lantai atau menjerit. Ya. Tapi bila dia dapat sesuatu, dia rasa begitu excited. Mungkin dia ketawa, mengilai-ngilai, dia melompat-lompat dia. Ya. Itu yang kita lihat watak yang ditunjukkan oleh kanak-kanak. Dan watak itu sebenarnya ada pada kita orang dewasa. Kalau kata kita ni tak diajak sama-sama minum ke kafe misalnya, mula menunjukkan sentap, tak mahu nak bertegur, tajuk, itu watak kanak-kanak lah. Kemudian satu lagi watak yang ketara juga dalam diri kita ialah watak orang dewasa, iaitu yang menekankan tentang aspek personality. Ya. Jadi bila personality yang dikatakan menjurus kepada yang real, yang nyata. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat orang dewasa ni orang yang lebih menekankan tentang aspek rasional, tentang berfikiran lebih objektif, boleh bertolak ansur. Ya, itu satu lagi watak yang kita nampak sewajarnya kita sebagai orang dewasa pun memang berfikiran rasional, berfikiran terbuka. Dan satu lagi watak yang juga bermain dalam fikiran kita ini adalah watak orang tua ataupun watak ibu bapa. Watak ini memang watak yang dikatakan membawa kepada suatu penghakiman, judgement, satu penilaian, satu memberikan satu hukuman. Jadi inilah yang saya kata secara umumnya lah kalau kita katakan kalau ikutkan dari segi apa yang dapat dilihat tentang personality ini, sebenarnya dia dikuasai oleh
aspek pemikiran kita, aspek emosi kita dan juga aspek tingkah laku kita. Jadi ini yang bolehlah secara ringkas kalau saya katakan tentang apa yang dapat dimasukkan dengan personality ataupun sasiah seorang tu ya, yang mencerminkan tentang cara dia berfikir, sejauh mana dia boleh mengawal emosi dia dan sebagaimana dia mengawal tindak tanduk dia. Okey, Prof. Bila kita bercakap tentang personality, kan, kita bercakap tentang emosi, kita bercakap tentang 3 komponen yang utama tadi, dia lebih menjurus kepada personality. Okey, lebih menjurus kepada personality. Okey, kalau personality biasanya kalau kita melihat personality yang paling simple lah, courageous, kan, lebih menekankan entiti yang teratur. Dia kekal dan mempunyai pengalaman-pengalaman subjektif. Tapi kalau kita melihat kepada Gordon Allport, dia adalah sesuatu dalaman yang memandu dan juga mengawal kesemua aktiviti manusia. Apa yang kalau dipahamkan kesemua aktiviti manusia itu, maknanya manusia itu yang mengawal diri dia sendiri. Kalau dia rasa nak marah, dia marah. Kalau hari itu rasa dia nak sentak, macam Prof cakap, dia sentak. Boleh tak Prof berkongsi dengan lebih dalam lagi berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Carl Rogers, apa yang dikatakan oleh Galden, apa yang dikatakan oleh Freud, dan kita kaitkan dengan situasi yang ada sekarang ini supaya kita lebih jelas dan lebih nampak. Silakan Prof. Baik. Kalau bawa kepada salah seorang pelopor teori personality ialah Carl Rogers, beliau melihatkan bahawa penekanan kita ni lebih kepada bagaimana kita nak membina tentang imej diri kita ni, ataupun dalam istilahnya dipanggil kendiri, self. Jadi bila imej diri kita ni kalau dilihat dalam konteks kepribadian seorang tu, memangnya dipengaruhi oleh 2 faktor penting, iaitu apa dikatakan sebagai faktor dalaman dan juga faktor luaran. Yang dikatakan faktor dalaman tu maknanya kehendak kita tu sendiri. Kalau kita hendakkan sesuatu tu, apa dia yang kita rasa sesuai untuk nak kita perolehi. Jadi itu kehendak kita sendiri. Tetapi dalam kita nak bertindak untuk mendapatkan sesuatu yang apa yang kita harapkan, yang kita impikan, tak boleh juga ia berlaku bersorongan. Melainkan kita juga perlukan sokongan atau panduan daripada faktor luaran. Jadi faktor luaran inilah yang antaranya kalau boleh saya katakan faktor keluarga misalnya. Keluarga juga sedikit sebanyak memberikan sumbangan kepada pembentukan sikap seorang tu. Selain daripada itu, peranan-peranan apa dikatakan ahli masyarakat di sekeliling kita, ya. Sebagai contoh kalau di pejabat misalnya, rakan-rakan sejawat juga boleh memberikan pengaruh ke atas pemikiran seorang itu. Dan selain daripada itu, tahap pendidikan, ya, tahap pendidikan juga memberi kesan kepada kemampuan seorang itu berfikir. Dan mungkin juga satu lagi kedudukan geografi, keadaan di mana kalau di luar bandar. Bagaimana seorang kanak-kanak itu kalau dibesarkan di luar bandar dibandingkan dengan seorang kanak-kanak dibesarkan di kawasan bandar. Mereka mempunyai persepsi yang berbeza tentang beberapa isu, walaupun ianya dikatakan suatu yang taklah ketara sangat, tetapi bila kita berikan peluang kepada mereka untuk berbincang, ya, tentang isu, katalah contohnya isu kemiskinan, ya. Mungkin seorang pelajar dari luar bandar tadi yang dibesarkan dari luar bandar akan memberikan satu hujah yang mengikut kepada persekitaran di mana dia dibesarkan. Dan pastinya isu kemiskinan ini pula akan ditafsir secara berbeza pula mereka yang dibesarkan di kawasan bandar. Dan di kawasan bandar pun ada juga 2 keadaan yang berbeza. Kalau dia dibesarkan di kawasan elit misalnya,
Tentulah berbeza kalau dibandingkan dengan mereka yang dibesarkan di kawasan-kawasan crime area, ya, kawasan-kawasan yang kalau dulu Stenggan misalnya, ya. Jadi yang ini pun memberikan kesan yang berbeza dari segi persepsi, dan juga ini juga yang akan memberi pengaruh kepada pembentukan sikap seorang, dari segi pemikiran seorang, dari segi emosi dan perilaku seorang tu. Itu satu aspek lah yang saya katakan, yang seperti mana yang dikatakan oleh Carl Rogers, ya. Dan tadi Puan Ezan menyentuh tentang Gordon Allport, yang menekankan tentang dalaman seorang tu yang akan mempengaruhi tingkah laku. Jadi kalau boleh kita fahamkan tentang aspek dalaman tu, dia lebih kepada pemikiran kita, emosi kita, dan tingkah laku kita. Jadi semua perkara-perkara ini kalau kita lihat banyak digerakkan oleh diri kita sendiri. Apa yang kita nak untuk kita penuhi tentang keperluan-keperluan manusia. Misalnya kalau kita lihat dari segi keperluan manusia ni ada dua. Satu keperluan fisiologi, mana kita perlukan makan, minum, udara bersih, pakaian, tempat tinggal for the survival. Tapi itu tak cukup kalau tidak ada keperluan yang satu lagi yang dikatakan keperluan psikologikal. Kita perlukan kasih sayang, kita perlukan keluarga, kita perlukan hubungan. Jadi ini juga sebenarnya memberikan kesan kepada proses pembentukan personaliti seorang tu. Yang kalau dikaitkan dengan antara teori-teori lah, ya, kalau yang dapat saya jelaskan ya pada petang ini. Okey, itu teori. Itu teori. Teori itu kalau mengikut kajian memang benda yang betul. Kan, sebab dia mempengaruhi, macam Prof cakap tadi, ibu bapa mendidik. Kan, kalau kita nak tengok macam mana kita, orang nak tengok kita, tengok ibu bapa kita. Kalau kita istilah lama-lama macam gitu. So kalau betul didikannya maka betul lah, kan. Tapi pada masa yang sama, Galden apa cakap, apa yang berlaku sekarang ni adalah pemandunya adalah kita, kan. Jadi boleh tak Prof share ataupun pengalaman Prof yang kata apa, yang pernah ada jadi kaunselor dekat Jabatan Penjara ataupun pernah jadi kaunselor di mana-mana tempat. Boleh tak share situasi yang boleh kita nampakkan macam mana personality itu daripada didikan anak-anak, ibu bapa, persekitaran mempengaruhi diri seseorang individu itu. Baik. Okeylah. Saya katakan beginilah, ya. Everything start from home. Ya, segalanya bermula dari rumah. Jadi bila katakan rumah tadi, kita melihat dari segi komposisi sebuah keluarga, ya, iaitu terdiri daripada ibu bapa, ya, dan juga anak-anak, ya. Jadi di dalam hal ini kalau kita perhatikan, kalau ikutkan pada kajian-kajian pada ahli-ahli teori personality, pembentukan personality kita manusia ni memang terbina seawal masa zaman kanak-kanak. Bila dibawa dalam keadaan zaman kanak-kanak, ini bermakna bahawa dia bermula daripada sebuah keluarga. Dan salah satu cara proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang individu itu masa zaman kanak-kanak ialah pemerhatian dan peniruan. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya modeling, ya. Jadi tentulah dalam konteks keluarga tadi, ya, model yang terbaik adalah parents. Ya. Jadi apa saja perilaku parent, cara parent berfikir, cara parent melahirkan emosi dia, tidak untuk parent, hubungan ayah tadi, semuanya itu akan dirakam oleh si anak-anak tadi. Anak-anak tadi. Jadi kalaulah si anak-anak tadi merasakan the best model dalam hidup dia adalah parent dia, maka tentulah akan harmonilah dalam keluarga tu. Tapi yang menjadi masalah setengah keadaan,
bila mana anak-anak tadi terpaksa mencari model-model yang di luar rumah. Sebab apa? Lihat bahawa model yang memang tidak yang baik. Jadi bila keadaan bapa yang ada di dalam bentuk anak-anak tidak menunjukkan contoh yang baik, maka kalaulah katakan cara didikan anak-anak tadi dalam parenting style lah, saya kata ambil contoh lah ya, style authoritarian, dominating. Jadi cara tak langsung anak-anak tadi tidak ada ruang untuk nak bersuara, melainkan menerima arahan. Maka itu akan memberikan kesan kepada si anak-anak, kanak-kanak tadi, bila dia dewasa, dia juga akan meniru style ayah dia, style parent dia. Berbeza pula kalau sekiranya kalau dalam keluarga tadi si ayah dengan si ibu tadi begitu mesra, very interactive, ataupun dalam istilahnya authoritative, ya. Jadi ada sharing, ada caring, love and affection, perbincangan. Maka bila kanak-kanak tadi, bila dia dewasa, ya, dia tahu menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan tidak tanduknya pun agak mudah diterima oleh orang lain. Itu yang saya katakan modeling tadi, the start from home, kan? Ini yang saya katakan setidak-tidaknya selaku parent juga kena juga nak tahu bagaimana cara yang terbaik untuk kita menjadi sebagai model yang boleh dicontohi oleh anak-anak kita. Betul. Kan? Kita tak nak terlalu sayang sangat pada anak sampai pada peringkatnya anak tadi timbul kes seperti kes cerita Anakku Sazali. Itu yang terlalu indulgent contohnya, kan, terlalu over pampered kepada anak-anak, tapi sebenarnya tidak pula mendidik cara bagaimana anak itu nak survive. Itu satu lagi style. Tapi ada juga satu lagi style tu dia tak kisah pun, ya, dia tak kisah, neglectful parenting style, ataupun dia memang tak peduli, pandai-pandailah anak tu nak survive. Jadi proses pembelajaran anak-anak pada zaman kanak-kanak tadi itu akan ditunjukkan pada ketika bila masa mereka remaja, pada peringkat sekolah, peringkat universiti, dan bila peringkat dewasa. Ini yang saya kata everything start from home, dan bagaimana ke parental role itu Puan Izan, ya, memberi kesan langsung dan tak langsung kepada pembentukan sasiah seorang itu. Okey, itu kita tengok daripada situ. Itu cara kita mendidik anak-anak kita di rumah dan akan menjadi pemimpin untuk masa depan. Okey, tapi adakah benda itu akan bila dia dapat didikan yang terlalu dijaga, dimanja, dibiar contohnya, kan? Adakah bila satu masa bila dia dah menjadi ketua, kan, adakah anak yang selalu dimanja, dijaga, dibelai ini akan menjadi ketua yang diktator? Kan kita nak berbalik-balik kepada test yang ikut atau jalan lurus tu tadi. Adakah bila dia terlalu dibelai, dimanja, dilindung apa semua tu, adakah dia akan bila dia dah jadi ketua, dia akan jadi ketua yang diktator? Sebab apa? Didikan mak bapak dia tadi tu, didikan ayah dia tadi tu dah dimanjakan, terlalu dipuaskan. Kalau Freud cakap dia punya kepuasan tu dah terlalu diikut. Kan? Boleh Prof bagi pengalaman sikit tak apa dia punya apa? Yalah. Kan? Memang ada benarnya kalau apa yang kita kata tak salah nak memanjakan anak, ya, kerana itu juga memenuhi keperluan psikologi anak-anak tadi, ya, yang memerlukan kasih sayang, memerlukan kemanjaan, ya, yang memerlukan perhatian. Itu memang, dan itu kalau dapat dipenuhi, maknanya memanglah bertuahlah si anak tadi itu, ya. Cuma kadang-kala bila kita melakukan sesuatu tu melampaui daripada yang sewajarnya, ya, maknanya kita overdoing, ya. Jadi bila ibu bapa ini
meletakkan sesuatu kasih sayang yang melampaui daripada yang sewajarnya, maka bila dikatakan ibu bapa overdo, anak takut overdose. Kan? Jadi anak ni tak tahu nak membezakan yang mana behavior yang permissible behavior oleh parent tadi tu. Seolah macam apa saja yang dibuat di anak tadi semuanya okey. Kan? Jadi ini pun ada juga salah satu daripada jenis personality yang agreeable, ya, bersuju saja, very permissive. Seolah tidak ada salah si anak tadi. Jadi itu yang saya istilahkan sebagai indulgent, ya. Lalu taksub dengan anak, terlalu sayang dengan anak, seolah anak-anak tadi sebagai untouchable, langsung tak boleh. Yang inilah yang si anak tadi, kemampuan dia pada peringkat kanak-kanak, dia tak mampu untuk nak berfikir secara rasional. Ya, sebab sebenarnya pada peringkat kanak-kanak dikawal oleh apa dikatakan sebagai pleasure principle atau prinsip keseronokan. Kanak-kanak ni memang behavior dia, memang itulah yang tunjukkannya. Dia lebih seronok untuk bersukaria dan akan menolak sebarang bentuk perkara-perkara yang tak menyeronokkan. Itu watak kanak-kanak. Itu dah memang tak boleh kita nafikan. Cuma dalam keadaan begitu, tak ada salahnya saya katakan tadi, parent tadi memberikan kasih sayang, tetapi dalam masa disusuli dengan bimbingan. Setidak dengan cara bimbingan tadi, anak-anak tadi dapatlah apa tu dikatakan, tahu the do's and the don't. Sama jugalah kalau kita bawa dalam topik kita ketua, ya. Kalau ketua yang terlalu permissible, ya, yang terlalu agreeable, setuju saja, ya, setuju saja apa yang dikata oleh orang bawahnya, ya. Jadi kesannya nanti ialah apabila ketua tadi mengendalikan mesyuarat, contohnya lah, ya, ahli-ahli mesyuarat akan memberikan berbagai-bagai pandangan. Semua pandangan tadi disetujui. Satu besar pun tak berubah. Contohnya lah. Agreeable, okey. Ya, itu dia, agreeable, kan. Okey. Kenapa jadi begitu? Sebab si ketua tadi dia terlalu concern kepada emosi, perasaan ahli-ahli dia. Dia cuba nak elakkan sebarang bentuk konflik yang berlaku di kalangan ahli-ahli dalam kelompok dia. Jadi dia try to please everybody. Sampai kepada tahap kemungkinan kalau kaki tangannya tak buat kerja, mungkin dia akan tolong buatkan kerja untuk kaki tangan tadi. Okey. Itu yang dia punya. Tak salah kalau kita sayang dengan anak buah kita, itu yang baik. Tapi kalau sampai pada peringkat kita tak ada limit, tak ada batas, maka yang inilah yang akan berlaku. Dan akhirnya orang macam ini, ketua macam ini, selalunya akan menjadi mangsa pada keadaan. Always will be manipulated keadaan tu. Okey, kalau kita tengok, menarik dekat sini kan, sebab kalau kita tengok, kita ada jenis-jenis personality. Ada kata kita meletakkan ada personality big five ocean kan, dia ada openness of experience, kehematan, extraversion, yang tadi tu apa ni, agreeable, neutralism. Okey, saya suka cara Prof berkongsi berkenaan ketua yang sangat terbuka, sangat bagi peluang kan. Kita ada 4 lagi yang belum dikongsi. Mungkin Prof boleh share pengalaman dan berkongsi lagi 4 jenis personality yang big five ocean tu, kaitkan dengan apa ketua tu. Sebab kadang-kadang ketua tu dah buat yang terbaik, tapi kita kat bawah ni dah ikut dengan tak ikut je. Kan? Mungkin Prof boleh ni sebelum saya bacakan soalan, banyak soalan dia sebenarnya, tapi mungkin Prof boleh kongsi dulu antara 5, 1 dah kongsi, ada 4 lagi. Mungkin Prof boleh share lagi. Ya, kalau nak bawa kepada, ada juga salah satu daripada inventory personality ini yang dikatakan Big Five, ya. Big Five itu patut ada dia punya akronimnya OCEAN, ya, OCEAN. O stand for openness to the experience. Kemudian conscientiousness, bermakna orang yang amat berhemah, ya, memberikan perhatian lebih kepada orang bawahannya.
Selain daripada itu, Ocean E, extraversion. Extraversion ni orang yang memang sentiasa ke depan, ya. Dia sentiasa dikatakan extrovert, ya, maknanya orang yang sentiasa melihat dunia luar, yang suka untuk meroka dunia-dunia luar daripada apa yang dia miliki. Selain daripada itu, yang dikatakan agreeable. Yang ni yang saya bagi contoh tadi tu, agreeable. Bersetuju saja dengan siapa saja. Ya, sehingga pada tidak ada satu kepastian yang dapat ditetapkan. Dan satu lagi tu yang dikatakan N. N ni neuroticism. Neuro ni dia ada kaitan dengan pemikiran juga. Ya. Yang mana orang yang mengalami masalah neurotik ni, lazimnya emosi dia mengawal pemikiran dia lah, ya. Dan dia suka bertindak dahulu baru berfikir. Ini yang satu yang jadikan masalahnya. Dan orang yang mengalami neuroticism ni, orang yang dikatakan emosinya dia tak stabil. Dia very moody, ya. Dia punya emosinya turun naik macam pasaran saham jugalah. Itu pun tak pasti, kan. Pagi nampak okey, tengah hari dengan khabar masalah, kan. Jadi sebenarnya ini orang yang ini yang selalunya mengalami masalah-masalah kemurungan. Sebab apa? Dia tidak ada satu keupayaan untuk nak ada self control, ya. Dia membiarkan emosi dia saja menentukan apa dia nak. Sedangkan kita ni sebagai seorang yang rasional, kita kena berpandukan kepada fikiran yang waras. Kita fikir dahulu baru bertindak, ya. Itu yang satu benda yang kita nampak, ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam personality yang Big Five, ini kita dapati contohnya lah yang dikatakan sebagai openness. Orang yang openness to experience ni, dia memang suka berkongsi tentang pengalaman dia. Mana dia pergi, dia akan balik, dia akan panggil pegawai dia. Pegawai dia, dia akan throw the idea. Macam-macam idea. Idea yang sebelum itu pun belum selesai lagi kerjanya, nampak idea. Jadi itu maka yang di sini memang kita nampak bos dia memang very knowledgeable, mempunyai pengalaman yang luas, banyak idea, tapi bila dalam keadaan itu yang jadikan tekannya kaki tangan dia, orang bawahan dia, apabila dia juga hendakkan anak-anak buahnya ikut macam dia juga. Fast going. Sedangkan anak buah tadi tu ialah kalau nak bawa kepada sisi, ada yang 1000 sisi, ya, ada sisi, ya, ada 2 sisi, kan. Jadi kadang-kadang tu yang lajunya yang orang yang sisi besar lah. Tapi kadang-kadang sisi besar dia pun ada masalah dia, kan. Sebab apa? Dia tengok orang lain boleh relax, dia sangat bos bagi kerja, masalah juga. Itu satu yang kalau kata nak bawa kepada contoh yang openness tadi, kan? Yang satu lagi tu yang contoh yang satu conscientiousness ni, ya. Dia ni orang yang jenis yang ikut sistem. Bos kalau ikut prosedur, ya, itu mesyuarat mungkin panjang masa. Setiap ayat nak kena betulkan, koma tak ada kena masuk. Nak mengesahkan mesyuarat tu mungkin makan setengah jam. Dan ini bos ini, jadi ini memang amat teliti, ya. Amat teliti dan very dikatakan process oriented. Ini satu jenis yang conscientiousness tadi tu, ya, satu. Kemudian yang satu yang saya kata tadi extrovert tadi tu, orang yang memang yang action oriented, yang suka untuk berkongsi pengalaman, kemudian dia lebih menekankan tentang perkara-perkara yang dikatakan membawa kepada dikatakan menekankan tentang aspek humanistik. Jadi ini satu yang saya nampak dia
pribadi dia mungkin lebih kepada social oriented. Dia lebih menekankan kepada hubungan yang baik, namun dia taklah terlalu overdo jika dibandingkan dengan yang agreeableness ni. Ya, langsung tidak ada yang salah, semuanya betul kan. Sampai orang bawah pun tak pasti yang mana sebenarnya bos nak ni kan. Betul. Itulah kalau nak dirujuk kepada teori Big Five yang dipelopori oleh Goldberg dalam tahun 1993, tak salah saya lah ya. Okey, antara 5 teori ni Prof rasa yang mana paling okey untuk sebagai ketua yang ada anak buah yang perlu ikut atau jalan lurus? Dia kalau dilihat ni kelima-lima tu sebenarnya kita ni sebagai manusia ya, memang tak lengkang daripada kita ni pun ada ketikanya ada gak rasa nak merajuk, ada gak rasa yang mudi kan. Jadi itu yang dikatakan di dalam kategori apa dikatakan neuroticism tadi tu ya. Dan kita ni pun rasanya orang bawahan kita pun seronok kalau kita ni apa saja yang dicadangkan tu kita bersetuju dengan cadangan orang bawah. Dia akan menggalakkan lagi dari segi elemen kreativiti orang bawahan kita kan. Tetapi perlu juga ada sistem ada dia punya structure. Yang ini watak yang saya katakan tadi, watak apa yang dikatakan sebagai watak ini consciousness ini ya, consciousness tadi, watak yang bekerja berhati-hati ya, kena ikut SOP ya. Jadi kalau nak kira nak buat kerja tak ikut sistem pun masalah juga. Betul. Dari segi aspek kewangan. Betul. Saya rasa sebenarnya kelima-lima ini memang perlu ada juga pada kita ya. Kita ni kalau dilihat ada masanya kita ni terganggu juga emosi kita. Bila terganggu emosi kita ni, janganlah kita terus merasa mendalahkan orang lain apa semua, sentam, merajuk, itu dah masuk kepada watak kanak-kanak kan. Hendaknya kita tunjukkan jugalah kita pun ada juga perasaan kita ya. Jadi kalau nak melawak, nak bergurau senda pun ada waktu dia. Nampak bos ni baik, boleh bergurau senda, tak kira waktu pejabat, tak kita. Jadi itu pun kita kena faham juga ya. Bos pun sebenarnya nak juga memenangi hati orang bawah. Dia tak boleh serius. Walaupun kalau kita lihat bos ni dia macam kuih bengkang. Ya. Orang bawah, hati orang bawah pun kena jaga. Pressure daripada bos atas pun dia kena tanggung juga. Betul. Jadi kalau kuih bengkang ni, kalau terlebih sangat dia punya bakarannya hangus. Okey Prof, saya ada soalan daripada pendengar kita. Okey Prof, dengar Prof? Ya, dengar. Saya ada soalan daripada pendengar kita. Saya ada 2 soalan daripada pendengar kita. Daripada Nur Zihan atau Yans. Okey. Soalannya adalah yang pertama, apakah pembentukan sikap ataupun pemikiran negatif individu dewasa berdasarkan faktor luaran atau dalaman itu tidak dapat diubah untuk satu tempoh yang panjang? Apakah pembentukan sikap atau pemikiran negatif individu dewasa berdasarkan faktor luaran atau dalaman itu tidak dapat diubah untuk satu tempoh yang panjang? Prof nak saya lontarkan 2 soalan ataupun Prof nak saya baca dulu satu kemudian lepas Prof jawab saya akan baca pula untuk kali kedua. Kalau ada persamaan soalan tu ada tak? Okey, yang kedua ni daripada Nazlina Nurul Jiha. Ya, beliau bertanyakan, kalau kanak-kanak hidup dalam persekitaran yang tidak baik, adakah ianya boleh mempengaruhi tumbuh serang besarnya? Okey. Satu pasal kanak-kanak, satu tentang dewasa. Okey, baik. Kita pergi kepada yang pertama tadilah ya. Yang pertama tadi, kalau kita lihat proses perubahan sikap ni, dia adalah merupakan satu proses yang gradual. Ya, proses yang mengambil masa lah. Sebab bila kita pasal perubahan sikap ni,
kita kena ambil 3 aspek. Iaitu pertama pemikiran dia. Kan? Pemikiran dia nak kita betulkan juga. Sebab bila pemikirannya, dia ada memberi pengaruh kepada dia punya bigger system dia. Cara dia mencari sesuatu. Kedua, kita juga nak kena faham emosi dan perasaan dia. Kan? Kadang-kadang ada juga setengah orang, dia okey orangnya. Ya? Tetapi tak boleh terima keadaan kalau ada perbezaan pendapat dengan dia. Dia mudah marah. Ya? Kalau boleh pada dia ni, apa yang disyorkannya setuju. Dia tidak boleh perbezaan pendapat. Yang ini kadang-kadang bagus macam mana pun idea yang dilontarkan, ya, kan. Namun kalau dia tidak boleh menerima perbezaan pendapat, dia terus marah, maknanya dia punya self control dia pun ada masalah. Jadi dia kena latih juga bagaimana dia kena ada coping strategies. Bagaimana dia melatih dirinya untuk lebih bersabar, boleh menerima pendapat yang berbeza. Tindakan pun sama juga. Kalaupun tidaklah dia bersetuju dengan pendapat orang lain, jangan pula sampai peringkat sepak kursi sebagainya, mempas fail sebagainya, kan? Jadi proses ini sebenarnya memerlukan penerimaan tentang bimbingan yang betul untuk lakukan. Jadi di dalam keadaan bimbingan yang betul untuk lakukan, dia memulakan pemikiran dia. Dia tahu nak membezakan yang mana yang patutnya dia lakukan, yang mana patutnya yang dia kena nyahkan. Ya. Jadi, bagi saya mudah je. Kita jangan buat benda yang kita tak suka orang lain buat pada kita. Itu penting. Ya. Jadi kalau kita tak suka orang buat pada kita ni macam beli-beli kita di halayak ramai, maka jangan kita buat benda yang sama pada orang lain. Betul. Itu pemikiran kita. Jadi bila dengan cara pemikiran kita begitu, maka kita boleh kawal emosi kita pula. Macam mana kita nampak bila orang tu memberikan pendapat berbeza dengan kita setidaknya hargailah pendapat orang tu. Walaupun kita rasa pendapat kita yang terbaik, namun mungkin juga bila ada dua pendapat yang berbeza dan bila dicantumkan, mungkin akan jadi satu pendapat yang bersama. Yang itu daripada kita mempertahankan pendapat kita yang akhirnya macam seolah macam menegakkan benang basah. Baik, pada cerita pasal kanak-kanak. Tadi saya tersebut tentang proses membentukkan personality ini terbentuk seawal masa zaman kanak-kanak. Kalau seorang kanak-kanak kecil tu dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dengan saya katakan tadi dengan parenting style yang dikatakan authoritative, penuh sayang, ya, kemesraan, boleh bertolak ansur. Jadi dia akan membawa ciri-ciri positif tu bila dia dewasa kelak. Bermakna dia boleh menghargai orang lain, dia boleh pendapat berbeza dengan orang lain, dia tidak memilih kawan, tidak memilih bias dengan orang lain. Tapi sebaliknya, sekiranya kalau seorang kanak-kanak kecil tu dibesarkan dalam penuh penyiksaan, penuh penderaan, maka terbentuk satu sikap dendam, satu sikap yang dia boleh tak percaya pada orang lain. Jadi bila dia dewasa kelak, maka dia akan jadilah memiliki satu personality bukan saja dia tak percaya pada orang lain, bahkan dia tidak percaya pada diri sendiri. Ini satu lagi perkara yang kita lihatlah. Lepas tu yang saya bawa kepada contohnya everything start from home dan proses modeling. Ya, parent lah yang merupakan contoh yang terbaik sepatutnya kepada kanak-kanak supaya nanti kanak-kanak tadi bila dewasa kelak dia boleh mencontohi apa yang baik yang dilakukan oleh ibu bapa dia sewaktu dia dibesarkan pada peringkat bimbingan keluarga dia. Yang seterusnya watak pemimpin berkesan dalam mempengaruhi pengikut.
dalam kalau watak pemimpin berkesan dalam mempengaruhi pengikut. Okay, kita ada 2, 3. Prof dengar tak? Ulang-ulang ada hilang. Watak pemimpin berkesan. Watak pemimpin berkesan dalam mempengaruhi pengikut-pengikut. Okey, satu kita bercakap tentang personality, kedua kalau apa yang kita orang kata kalau kita tengok dia mature value tu. Kan? Yes. Okay. So mungkin Prof boleh share bagaimana yang dikatakan watak pemimpin berkesan dalam mempengaruhi pengikut-pengikut ni. Okey. Satu perkara yang saya lihat di dalam hal ini kalau kita perhatikan kita watak pemimpin ni yang saya telah nyatakan sebelum ini. Kalau boleh watak-watak yang dimiliki oleh pemimpin tadi itu watak yang dibanggakan oleh pengikut-pengikutnya. Betul. Maknanya mendapatkan satu pengiktirafan, satu penghargaan daripada orang bawahnya. Jadi dalam hal ini kalau boleh saya katakan cara watak pemimpin yang mempunyai personality yang mantap lah ya, mantap. Jadi kita mantap ni bermakna dia suatu yang firm ya, yang tegas ya. Dan dengan cara begitu barulah boleh dia memberikan bimbingan pada orang bawahannya. Selain pada memberikan makluman, dia memberikan nasihat, dia boleh memberikan tunjuk ajar ya. Tetapi perkara ini hanya boleh berlaku sekiranya iklim yang diwujudkan oleh seorang ketua tadi yang merangsangkan proses pembentukan ciri positif seperti apa dikatakan sebagai penuh dengan kasih sayang, ya, love and affection, respect each other, ya, berfikiran terbuka dan sebagainya. Jadi dalam hal ini ya, kalau kita lihat iklim yang kondusif ini hanya boleh terbentuk sekiranya wujudnya apa dikatakan sebagai mutual values ataupun nilai-nilai bersama. Yang itu sebenarnya yang sebagai pemangkin kepada wujudnya environment yang kondusif yang secara tak langsung akan menunjukkan mantapnya kepimpinan seorang ketua itu. Namun demikian, kalau kita lihat di sini, perkara yang penting yang nak kita pastikan bagaimana nak memantapkan, ya, bagaimana nak memantapkan nilai-nilai bersama tadi, ya, nilai-nilai bersama. Jadi syaratnya ialah perlu ketua tadi, pemimpin tadi perlu mewujudkan apa yang dikatakan sebagai mutual understanding, pemahaman bersama, ya, jadi pemahaman bersama. Jadi pemahaman bersama ini sebenarnya hanya akan terbentuk kalau ada mutual trust. Betul. Mutual trust, ya. Jadi mutual trust tadi bila tidak ada lah prasangka buruk antara ahli-ahli dalam kelompok itu yang selain pada menghormati satu sama lain, ya. Jadi itu antara yang dikatakan boleh membina tanpa kita bersangka buruk pada orang lain. Jadi mutual trust ini pula hanya akan dapat dibentuk kalau ada mutual acceptance, bersama. Jadi dalam hal inilah apa yang boleh saya katakan, dia bermula dengan mutual acceptance yang perlu diwujudkan oleh ketua supaya dengan cara mempunyai hubungan yang baik dengan orang bawah,
menunjukkan contoh yang baik dengan orang bawah, maka dengan cara tak langsung akan menimbulkan kesedaran kepada orang bawah bahawa bos ini memang bos yang boleh dicontohi. Tidak ada rasa untuk nak pilih kasih misalnya. Sama juga kalau kita perhatikan di sini timbul kadang-kadang bila mana bila sudah adanya mutual trust, maka pula mutual understanding antara satu sama lain. Bila dah ada ketiga-tiga elemen ini, maka mudahlah untuk nak menunjukkan apa dikatakan sebagai mutual values yang saya katakan sebagai pemangkin kepada untuk nak menunjukkan satu suasana yang harmoni dalam sebuah organisasi yang seorang individu itu. Okey, saya ada soalan, Prof. Okey, ada satu soalan ni daripada Nur Kautsar. Okey. Tapi saya tak nampak muka Prof lah. Ada sedikit masalah teknikal ni. Okey, tak apa. Okey, saya boleh tanyakan soalannya. Saya boleh teruskan dengan soalan. Okey, sebagai pekerja bawahan, bagaimana untuk nak berhadapan dan berurusan dengan ketua yang angkuh? Mungkin Prof. Sama hilang-hilang. Okey, sebagai seorang pekerja bawahan. Okey, Okey, bagaimana untuk nak berhadapan dan berurusan dengan ketua yang angkuh? Ketua yang? Angkuh. Angkuh. Ya. Mungkin Prof ada tips sikit macam mana nak ni? Ada ketua yang angkuh. Ni ketua ni tai sengat ke ataupun tai lurus ni? Jadi okey, bila sebut tentang ketua yang angkuh ni, saya terpanggil untuk berkongsikan salah satu teori yang dikatakan teori transactional analysis ataupun ringkasan TA yang dipelopori oleh Eric Berne. Itu antara konsep utama yang dikongsikan oleh beliau, menjelaskan ada 4 watak manusia yang berdasarkan kepada ceritanya I am okay, you are okay. Kalau Izan ingat ya, I am okay, you are okay. Dia ada 4 watak tu. Ya. Satu, I am okay, you are okay, maksudnya kita okay. Mana kita rasa seronok. Ya. Saya percaya pada Puan Izan percaya pada saya, so we can have the mutual understanding and the mutual values. Betul. Ada prasangka dan kita transparent dan translucent, kan? Baik. Satu lagi watak yang dikatakan I am okay, you are not okay. Yang ini watak yang satu ini, watak yang bos rasa dia ni terlalu hebat, sehingga pada peringkat melihat orang bawahnya tu memang tidak ada nilai lah. Betul. Ini mungkin relevan dengan soalan tadi lah. Ya? Okey. Jadi sebenarnya orang macam ini, bos macam ini, dia memang very strong dari segi authority and power. Okey. Ya? Maknanya sebagai ketua, memang dia dilindungi oleh jawatan dia. Betul. Ya. Tetapi dia ada satu lagi komponen yang amat penting yang dia tidak ada, yang mungkin membolehkan dia tu akan ditopel pula oleh bawahnya bila dia tidak ada apa dikatakan leadership qualities. Atau quality seorang pemimpin. Betul. Bila cerita pasal leadership ni, dia ada kaitan dengan influence, pengaruh. Betul. Kalau seorang ketua itu dia begitu friendly ya dengan orang bawahnya, influential dengan orang bawahnya, dia tak payah nak guna power dia. Betul. Ya, dia ada ke tidak ke di pejabat ke di jalan. Betul. Tapi kalau jenis yang I'm okay, you are not okay tadi, ya, antara bos ada di pejabat, nampak aja pekerja tadi bekerja. Belum tahu lagi apa yang buatnya, kan? Bos keluar bilik, maka akan berlakulah beberapa peristiwa yang kemungkinan yang akan memberikan kesan negatif kepada produktiviti organisasi
Kenapa? Kerana produktiviti pekerja tadi adalah begitu rendah. Sebab apa? Sebab tidak ada nilai-nilai kemanusiaan yang ditunjukkan oleh seorang ketua. Maka soalannya bagaimana nak menghadapi orang yang macam ini? Okey. Orang yang macam ini, ya, orang yang bos yang angkuh ni, kita kena ingat kalau nak bawa kepada teori ego super ego, Sigmund Freud. Orang yang angkuh ni dia punya pemikirannya dikuasai oleh watak orang tua lah. Orang tua ni dia fikir dia semua tahu. Menafikan pendapat orang muda, ya. Betul. Dia saja betul. The parents are always right, kan? Jadi untuk nak mendekati orang macam ini, tak boleh kita memainkan watak kita sebagai kanak-kanak. Memang kita akan dia latah habis. Betul. Jadi tunjukkan bahawa maksud saya ialah kita kena tunjukkan kita ada sense of respect pada dia. Sense of respect tu maksudnya kita dengar ada apa dia cakap. Betul. Dengar apa dia cakap. Jadi dalam arti kata lain, nak tunjukkan bahawa kita ni bukannya berwatak kanak-kanak, turut perintah saja. Kita ada pendapat yang lain. Mungkin pendapat kita tadi kita suarakan, for sure dia akan tolak. Tapi dalam masa dia tolak pendapat kita, kan? Okey, terima dengan hati terbuka. Betul. Tapi bila bos tadi berseorangan, dia akan timbul balik pendapat-pendapat yang disarankan oleh kita sebagai subordinate, dan itu nanti yang akan membolehkan dia untuk mencari hakikat bahawa dia kena berubah. Tapi bos yang angkuh ni, kita ingat ya, dia mempunyai satu stigma yang mengatakan bahawa dia ni paling hebat orangnya, sehingga menidakkan orang bawahannya. Yang demikian, kata-kata dia memang kasar, suka menyindir dan suka marah di depan halayak ramai. Inilah ujian kita sebagai subordinate, dan betul-betul banyak bersabar, ya, kena ikutkan banyak-banyak. Yang penting, bagaimana kita boleh masuk dalam kepompong bos tadi. Jadi untuk nak masuk dalam kepompong bos tadi, ialah dengan cara menerima dia seadanya. Dia sudah diterima oleh bos, maka di situlah waktu kita untuk nak nyatakan apa saja pendapat yang kita rasa. Yang penting di sini elak daripada kita menyalahkan bos. Kena ingat bahawa bos is alright. Kita menyalahkan apa yang bos kata tu betul. Cuma yang saya fikirkan, ya, ada benda lain yang mungkin kita boleh lakukan. Jadi perlu beri pilihan bos tadi untuk jangan menidakkan pendapat dia, ya. Menidakkan pendapat kita, kan. Dia akan tunjuk kata, nampak tak itu apa? Pintu, okey, keluar. Keluar, kan. Jadi bos yang ini memang jangan kita putus asa lah, ya. Tapi kita kena bantu dia supaya dia akan jadi sebagai seorang bos yang memang dapat memberikan pentadbiran yang adil sama, ya. Dapat kita bantu dia. Saya rasa itu terbaiklah. Jangan kita kata macam-macam pada bos, walaupun bos tak suka, ya. Tapi bos tak bos, dan kalau tak ada bos, kita tak ada bos, masalah juga, kan? Betul. Tak ada bos, masalah juga kita, kan? Ya itulah yang ikut apa yang saya lihat dalam konsep bagaimana kita nak meyakinkan bos yang terlalu ego, yang terlalu memimpikan saja yang betul, ya. Ya. Okey, Prof. Masa mencemburui kita, kan? Topik ni sangat menarik. Saya dapat komen bukan saja di Facebook, tapi WhatsApp personal daripada kawan-kawan saya cakap topik ni sangat menarik, kan? Okey, Prof dengar saya ulang. Okey, saya dapat komen daripada kawan-kawan sahabat-sahabat saya daripada kementerian lain. Dia mengatakan topik ini sangat menarik sebenarnya. Okey, alhamdulillah. Tapi masa mencemburui kita, Prof. Kan? Sebab ialah dalam keadaan kekangan masa yang agak terhad, kan? Tapi kuasa untuk pendengar nak dengar tu kuranglah
sebab masa kenggangan masa tu kan, sebab tu yang menarik. Okey, mungkin kata-kata terakhir ataupun pesanan secara kerumusan yang boleh Prof buat daripada apa yang kita bincang ni, try sengit, ikut atau jalan terus. Try sengit bukan bermaksud kita nak menyalahkan orang di atas, dan kita di bawah pun bukan nak mengatakan kita je yang betul. Dan kita nak jalan terus pun kadang-kadang kita tetap perlukan petunjuk sebenarnya. Mungkin Prof boleh buat rumusan yang terakhir kan sebelum kita penutup untuk dialog kita pada hari ini. Mungkin insya-Allah. Okey, Prof silakan. Satu perkara yang kita kena ingat dalam fikiran kita satu masa nanti pun mungkin juga kalau diizinkan Tuhan, panjang umur, rezeki kita murah, kita juga akan berkedudukan, diberikan peluang untuk jadi bos. Jadi bos ni boleh kita katakan sebagai pemimpin lah kan. Betul. Jadi untuk nak melatih diri kita menjadi sebagai pemimpin yang berkesan, kita awal-awal lagi kita kena latih diri kita supaya bagaimana nak jadi sebagai pengikut yang berkesan. Effective follower will lead to be effective leader. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalau kata kita rasa tak puas hati dengan bos, kita kena ingat bahawa we are in a family. We work as a team. Betul. Jadi kalau bos tak betul, maknanya kalau kita salahkan juga bos, maknanya kita pun tak betul. Betul. Itu yang pertama yang saya nak syurkanlah kepada kita, kepada bakal-bakal bos, bakal bos. Tapi yang kedua, yang saya katakan tadi, saya tak sebut tadi, jangan bila kita dah jadi bos, jangan kita buat benda-benda yang kita marah ketika kita sebagai orang bawah. Betul. Itu yang kedua. Jadi jangan kita buat benda-benda yang kita tak suka orang lain buat pada kita. Itu yang benchmarknya begitu. Jadi buatlah benda-benda yang kita suka orang lain buat pada kita. Itu yang kita fikirkan. Jadi kalau kita nak kita suka kalau orang puji kita. Betul. Kita kena pujilah orang. Betul. Kalau kita nak kita ni dihormati, dihormati oleh orang lain, maka kita kenalah hormat orang lain. Betul. Itu apapun mula pada kita. Yang ketiga, kita kena pelajarilah ada 3 basic skill dalam hidup kita ni. Betul. Untuk nak jadi sebagai seorang pemimpin. Pertama, kita kena ada apa dikatakan sebagai conceptual skill. Betul. Kemahiran konseptual. Yang ini lebih menggambarkan tentang idea kita, kemahiran kita berfikir. Jadi bagaimana kita nak mudah untuk berkongsi idea dengan orang lain. Melainkan kita kena latih diri kita untuk menjadi sebagai seorang yang knowledgeable, orang yang berpengetahuan. Bagaimana kita nak mendapatkan banyak ilmu pengetahuan? Pertama sekali kita kena minat kepada ilmu pengetahuan. Betul. Kita kena rajin menghadiri majlis-majlis ilmu. Macam ni majlis ilmu. Betul. Daripada kita duk bersembang-sembang kan, ini majlis ilmu. Apa yang dianjurkan oleh kluster pimpinan ni, ini majlis ilmu. Kita kena sokong. Itu konseptual. Kedua, kita kena rajin bertanya. Ketiga, kena rajin membaca. Ini untuk nak memperkayakan diri kita untuk supaya kita acquire conceptual skill. Skill yang kedua apa dikatakan sebagai technical skill. Skill ni sebagai contoh problem solving skill, decision making skill. Ini penting sebab kalau sebagai ketua kita kena membimbing anak buah kita untuk meleraikan sesuatu kebuntuan. Jadi technical skill ni kita kena belajar. Dia tak boleh, dia tak dapat daripada mimpi dia. Kita kena belajar, kita kena dapatkan melalui latihan. Ini lagi boleh kita manfaatkan daripada program-program yang dianjurkan oleh kluster kepimpinan ILIT misalnya. Bagaimana kita nak menjadikan diri kita tahu cara-cara untuk nak manage the crisis misalnya. Kan?
Dan yang ketiga ialah apa yang dikatakan sebagai social skill ataupun human skill. Bagaimana kita sharpen our human relation dengan orang lain. Jadi ketiga skill ini amat penting untuk kita jadikan bekal sebelum kita nak menerajui sesuatu unit ataupun nak mengetuai sesuatu kelompok manusia. Jadi inilah yang saya rasa perkara yang sebagai rumusan saya lah ya untuk pesanan kita kepada bakal-bakal pemimpin tadi tu ya. Jadi itulah saya, terima kasih banyak-banyak Puan Izan. Okey, itu orang kata secara ringkasnya lah akan apa yang saya boleh rumuskan di sini adalah untuk nak menjadi seorang pemimpin itu perlulah menjadi seorang pemimpin yang berkesan. Dan kita juga sebagai pengikut, kita perlu menjadi pengikut yang berkesan. Dan sebagai pemimpin, kita perlu ada memberi motivasi dan berinspirasi, bukan meletakkan persepsi. Betul Prof? Macam itu? Betul. Jadi, think positive. Yes, think positif. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Prof di atas perkongsian ilmu yang orang kata sangat-sangat menarik, dan insya-Allah ada jodoh, panjang umur, ada rezeki kita berjumpa kembali. Dan kepada semua pendengar-pendengar, saya nak mohon sebelum kita akhiri dengan salam, saya memohon pada anda semua untuk isi borang penilaian, okey, boleh isi borang penilaian, dan juga anda juga diminta untuk berkongsi, mengisi satu borang yang kita akan sharekan di link itu, yakni kajian polling pasca undi 18. Tuan-tuan boleh isi juga di situ selain pada borang penilaian. Kita ada 2 borang yang bakal saya minta anda tolong isikan. Dan saya juga nak wawarkan pada anda semua yang kami di kluster kepimpinan akan adakan lagi program yang begini juga, dialog kepimpinan yang akan diadakan pada, sekejap ya saya nak dapatkan ni. 10 hari bulan Mac, 10 hari bulan Mac, dan juga 10 hari bulan Mac kepimpinan wanita, yang bertajuk kepimpinan wanita sangat menarik. Kemudian kita akan ada lagi 16 Mac peranan pemimpin dalam memupuk amalan hidup sihat, dan kemudian kita akan ada lagi 24 Mac komunikasi berkesan dalam kepimpinan. Jadi kita ada 3 lagi dialog kepimpinan yang sangat menarik tajuknya, sangat menarik panelnya untuk dibawa kepada tuan-tuan semuanya pada Mac 2021 ini. Jadi Prof, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ilmu yang menarik. Macam saya cakap tadi, sebagai pemimpin haruslah memberi motivasi dan inspirasi, bukannya meletakkan persepsi. Jadi terima kasih kepada semua rakan-rakan Facebook yang sudi bersama-sama dengan kami selama 1 jam 20 minit. Okey, dan terima kasih kepada yang beri kerjasama yang menarik, pihak IT, pihak UKK daripada iLead, dan terima kasih kepada tim kepimpinan Bina Insan kerana sudi bersama-sama membantu dalam menjalani program ini. Terima kasih tidak terhingga juga kepada Tuan KP sanggup turun untuk memberi motivasi dan inspirasi kepada kami semua di sini, dan terima kasih kepada pengarah kami, dan terima kasih Prof. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.